lift tu akan terhenti sendiri guys di tempat tingkat yang kosong, yang berpuaka, yang penuh dengan misteri dan gangguan tu. So, adakah KLCC sebenarnya betul-betul berhantu guys? Hai, Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so seperti biasa, untuk korang semua yang menonton video Nora ni, Nora doakan agar korang semua sentiasa sihat walafiat dan sentiasa dipermudahkan urusan hidup kita, insya-Allah. Okay guys, so hari ni aku nak share dengan korang beberapa kisah mistik yang berlaku di KLCC. Okay, sebenarnya kalau kita tengok KLCC ni adalah salah satu menara berkembar yang sangat menjadi tarikan pelancong. Okay, di mana ianya sangat gah di mata dunia melihat Malaysia berdiri dengan penuh gah. Menara Kembar Petronas KLCC ini adalah menara yang diberi gelaran bangunan kedua tertinggi di dunia sebelum adanya bangunan-bangunan yang lain. KLCC ini mempunyai 88 tingkat. Okey, jadi untuk pengetahuan korang semua, okey, ada satu tingkat ni yang sebenar-benarnya satu tingkat ni terpaksa dikosongkan. Satu aras tingkat ni terpaksa dikosongkan guys, kerana tingkat itu dikatakan terdapat pelbagai banyak sangat gangguan-gangguan mistik sewaktu pembinaan KLCC. Okey, so dekat sini tingkat itu terpaksa dikosongkan seperti dikatakan sebagai perjanjian asal dalam pembinaan KLCC pada waktu itu. Okay guys, so disebabkan hal ni banyak sangat guys yang aku pernah dengar daripada kawan-kawan aku sendiri tentang pengalaman diorang dalam melalui kisah-kisah pengalaman mistik di KLCC guys. Ada juga yang Nora dapat daripada info internet dan juga pengalaman daripada orang yang bekerja di KLCC itu sendiri. Okay, so aku dekat sini ada 3 kisah seram yang aku nak share dengan korang semua. Okay, so yang pertama mengenai kisah seorang Pak Gad ni. Okay, so seorang Pak Gad ni, okay, dia mempunyai kisah seram di mana pada waktu itu, okay, dia terpaksa bekerja shift malam. Okay, dan bila dia bekerja shift malam, dia kena jaga di bahagian bawah KLCC itu guys. Okay, pada waktu itu jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dia membuat rondaan di sekitar kawasan KLCC. Okay, so dan pada waktu itu dia ingin memasuk ke dalam bilik air. Bilik air yang terdekat pada waktu itu adalah bilik air wanita sahaja guys. So setelah dia menggunakan bilik air dan dia nak keluar daripada toilet wanita tersebut, dan tiba-tiba dia terdengar seakan bunyi pintu yang bergerak, seolah-olah ada yang memasuki dalam bilik air tersebut. So Pak Gad tu sendiri rasa risau tau guys. Dia fikir, siapa pula yang masuk bilik air pada waktu pukul 3 pagi macam ni, sebab memang dah tak ada mana-mana orang lagi dah pada waktu itu. So dia membuka sedikit pintu dan dia tinjau, okey, dan dia ternampak seorang wanita, okey, berada di hadapan cermin di bahagian sinki tu guys. Okey, so dia nampak seorang wanita itu sedang mengeluarkan satu baju daripada satu plastik yang dia pegang itu. So bila dia keluarkan baju tu, and then dia tengok baju itu adalah baju pengantin guys, baju pengantin. So dia buka baju tu, and then dia macam acu dekat badan dia macam ni, and then dia macam nyanyi-nyanyi guys, macam dia menyanyi dengan penuh orang kata tu macam seolah-olah dia terbayang-bayang sesuatu tau. So memang guard yang tengah sorok dekat belakang toilet tu, yang tengah tinjau tu, dia rasa sangat-sangat pelik lah. Kenapa kena ada perempuan yang nak test baju pengantin dia dan menari macam tu tau, sambil dengan memik muka yang macam tak sedar, macam tak tentu arah macam tu. Guard ni dah rasa macam sangat takut kan. Dia rasa macam agak-agak pelik juga kan.
kan. So tak lama lepas tu wanita itu ketawa guys. Wanita itu ketawa berseorangan. Bila dia ketawa seorangan, guard tu dah rasa macam dah okay fine, benda ni memang betul-betul orang ke atau macam mana kan. So dia dah rasa sangat-sangat takut. And then lepas tu guard tu terus tutup pintu tersebut dan dengan harapan menunggu wanita tu tersebut keluar daripada pintu tu. And then tak lama lepas tu dia try buka pintu lagi sekali, and then dia tengok wanita itu telah pun tiada dalam bilik air tersebut. Okay, so dia rasa sangat pelik. Sepatutnya kalau perempuan tu keluar daripada bilik air tu akan terdengar bunyi yang pintu seakan-akan dibuka. Okay, seakan-akan ditolak untuk keluar. Okay, tapi yang ni tak dengar langsung guys. So memang sangat-sangat pelik. Dan guard itu dia beritahu oleh guard yang lain, sebenarnya kawasan bawah KLCC itu sebenarnya mempunyai banyak penampakan kelibat-kelibat. Okey, banyak sahaja guard-guard yang lain ternampak kelibat-kelibat wanita, kelibat yang berwarna putih, seakan-akan berwarna putih yang lalu dekat situ. Okey, so itu antara kisah Pak Guard lah. So kisah yang kedua guys, okey, mengenai seorang pekerja yang bekerja di kawasan pejabat office di KLCC guys, di tingkat atas. Okey, so seperti yang kita tahu guys, okey, KLCC ni bahagian bawah dia semua adalah shopping complex. Okey, tapi bila bahagian tingkat atas tu, ia adalah pejabat-pejabat office. Okey, di mana dalam diorang punya management lah, management KLCC ni. Okey, so ada seorang ni, okey, dia bekerja di KLCC and then dia berada di tingkat atas office. Dia jadikan cerita pada waktu tu guys. Okey, KLCC masa tu dia ada sales tau. Okey, and then pada waktu itu around 8 ke 9 malam macam tu. So masa tu kawan-kawan dia semua dah balik awal lah, dah turun ke bawah awal untuk shopping dan sebagainya. So tinggallah seorang lelaki yang bernama Ali ni guys. So dia tinggal seorang diri kerana dia tengah menyiapkan dia punya urusan kerja office pada waktu itu. And then sedang dia menaip guys di komputer dia, di PC dia, and then tiba-tiba dia terdengar bunyi. Guys, dia dengar bunyi seakan-akan ada benda yang tengah menaip juga guys. Ada benda yang sedang menaip juga di komputer di sebelah kanan dia guys. Okey, di sebelah tempat duduk kanan dia. Okey, dia terdengar macam ada bunyi. So dia pun sedar dengan bunyi tu dan dia tengok. Bila dia tengok memang tiada orang langsung di kawasan itu dan memang sememang-memangnya hanya tinggal dia seorang saja yang belum keluar daripada office pada waktu itu. Okay, so makin laju si Ali ni type kerja dia, and then makin laju juga bunyi tu tau. Bunyi tu type dan ikut laju, rentak laju si Ali ni type guys. Macam tu. Bila si Ali ni dengar benda tu pun menaip laju, and then dia cuba slowkan, dia type benda-benda kat laptop dia tu, and then benda tu pun sama seolah-olah macam mengejek tau. Dia pun sama slow guys type benda tu. So si Ali ni naik marah. Bila dia naik marah, dia pun macam mencabar benda tu lah. Dia cakap, aku tak kacau engkau. Okey, kalau kau kacau aku, kau tahu nasib engkau. So Ali agak terlalu emosi pada waktu itu, and then dia mengatakan sebegitu. And then tak lama lepas tu tiba-tiba seperti terdengar seakan-akan bunyi keyboard tu dihempas tau. Dihempas pam macam tu dengan sangat kuat di sebelah dia. So Ali pada waktu itu rasa sangat-sangat seram, and then dia rasa mungkin dia terlalu emosi dan dia tersalah cakap sebab dia seolah-olah mencabar benda tu guys. So benda tu jadi marah, and then Ali rasa macam tak sedap hati pada waktu itu, and then dia terus kemas barang-barang dia dan keluar secepat mungkin daripada office dia. Ini antara gangguan yang berlaku di KLCC guys. Okey, daripada staff yang bekerja di office di KLCC itu sendiri. Korang bayangkan. So yang ini pula adalah kisah seram yang kebiasaannya aku rasa korang semua tahu. So kisah ini adalah mengenai gangguan di lift guys. Gangguan-gangguan di lift. Okey, gangguan di lift ni, okey, aku ada pernah dengar satu cerita ni guys. Okey, mengatakan satu lift ni memang dikosongkan. Aku tak sure tingkat berapa, tapi dia mungkin tingkat bahagian atas-atas sikit lah, bahagian-bahagian office tu. Okey,
satu tingkat ni dikosongkan kerana terdapat banyak sangat gangguan-gangguan guys daripada sewaktu pembinaan KLCC ni lagi. Korang bayangkan tak? Okay, so disebabkan tak dapat nak buang gangguan tersebut, tingkat tersebut terpaksa dikosongkan seperti perjanjian asal, di mana tempat tu dibiarkan saja kosong dan tiada orang langsung, tak ada akses yang boleh pergi ke situ. Tapi tempat itu memang dikosongkan, kira macam benda gangguan tu hanya dekat kawasan situ saja, macam tu tau. So nak jadikan cerita guys, pada satu hari ni, okay, so seorang staff KLCC ni guys bersama dengan bos dia, okay, dia on the way nak menuju dekat office dia di tingkat atas tau. Okay, so pada suatu hari, aku dengar cerita lah, ini daripada info yang aku tahu. Okay, dia on the way dengan bos dia nak pergi masuk ke office di tingkat atas, and then dia masuk lift, and then lepas tu tiba-tiba lift tersebut tiba-tiba sahaja terhenti di satu lift yang tiada langsung orang guys, di mana lift yang harus dikosongkan itu, orang kata terdapat banyak gangguan guys. So tiba-tiba lift itu terhenti sahaja di situ, dan pintu itu terbuka. Bila saja pintu itu terbuka, okay, diorang ternampak banyak sangat kelibat. Ada yang ternampak kelibat perempuan, ada yang ternampak seolah-olah kelibat lelaki senyum sinis kepada diorang, dan juga kaki diorang tak jejah tanah guys. So tingkat itu sangat-sangat berhantu guys, tingkat itu sangat-sangat berpuaka. Okay, tempat itu sangat-sangat dihantui oleh staff yang bekerja dekat situ. Mereka sangat-sangat takut menggunakan lift pada waktu malam. Okey, mereka tak nak menggunakan lift berseorangan. Okey, kerana kita tak pasti. Okey, sedang-sedang kita nak turun ataupun naik lift tersebut, kadang-kadang lift tu akan terhenti sendiri guys di tempat tingkat yang kosong, yang berpuaka, yang penuh dengan misteri dan gangguan tu. So inilah guys antara kisah-kisah seram KLCC yang sebenar-benarnya memang pun berlaku di Malaysia ni guys. Okay, so dekat sini aku ada dapat satu juga info, okay, daripada orang yang menginap di salah sebuah hotel yang berdekatan dengan KLCC guys. Okay, di mana dia ternampak seolah-olah satu kelibat Pontianak guys sedang terbang di kawasan KLCC di bahagian atas tingkat tau, di luar tingkap. Okay, so yang ni dia rekod daripada hotel dia ke arah KLCC tersebut, dan ternampak kelibat Pontianak sedang terbang di kawasan KLCC tu guys. So adakah KLCC sebenarnya betul-betul berhantu guys? Okay, so korang semua jangan takut, jangan risau. So ini adalah cerita-cerita yang kita dapat. Okay, sebenarnya benda tu memang sangat-sangat wujud, tapi kita hanya perlu kuatkan kita punya iman, okay, so that kita jauh daripada semua gangguan-gangguan tersebut. Okay, so sampai sini saja cerita yang aku nak sampaikan dengan korang. So aku harap korang semua faham dan terhibur. Okay, so kalau korang suka video aku untuk kali ini, seperti biasa, jangan lupa tekan butang like, subscribe, comment and turn on notification juga untuk dapatkan update-update daripada Nora. Okay, so thank you so much yang watching sampai habis guys. Okay, so stay safe guys. See you on my next video. Assalamualaikum. Bye bye.